Kita dapat lihat negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina telah pun berjaya melancarkan rangkaian 5G mereka seawal 2019. Laporan pasukan petugas 5G kebangsaan dan laporan akhir peruntukan jalur spektrum untuk perkhidmatan jalur lebar mudah alih oleh SKMM yang kedua-duanya diterbitkan pada Disember 2019 menekankan betapa perlunya ketersediaan untuk melancarkan 5G melalui perancangan spektrum yang sesuai serta memastikan asas pembangunan 5G tersedia seawal mungkin supaya Malaysia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan faedah ekonomi yang bakal diperolehi daripada 5G. Daripada menganugerahkan jalur spektrum 5G kepada pemegang lesen individu, laporan akhir SKMM menyokong pemberian jalur lebar ini kepada konsortium tunggal yang dibentuk di kalangan pemegang lesen. Walau bagaimanapun disebabkan perbezaan kepentingan di antara kalangan operator rangkaian mudah alih, usaha untuk berkongsi rangkaian menjimatkan kos dan melancarkan 5G tidak berlaku seperti yang diharapkan. Memandangkan pentingnya konektiviti dan ekonomi digital buat negara, kerajaan telah mengambil tindakan tegas pada bulan Februari tahun ini dengan mengumumkan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau MyDigital. Salah satu tindakan utama yang diambil oleh MyDigital adalah penubuhan sebuah syarikat tujuan khas atau SPV yang dinamakan DNB melaksanakan 5G dengan lebih pantas dan inklusif untuk seluruh keluarga Malaysia. Buat masa ini, harga yang akan dikenakan kepada syarikat telekomunikasi oleh DNB masih diperhalusi dan sedang menunggu kelulusan daripada SKMM. SKMM sebagai pengawal selia akan memastikan harga yang ditetapkan adalah adil dan berteraskan pemulihan kos dan bukan untuk menjana keuntungan. Saya telah dimaklumkan bahawa proses penetapan harga 5G tersebut hampir dimutamatkan dan ia amatlah berbeza dan jauh lebih rendah berbanding kos bagi setiap gigabyte 4G oleh syarikat telekomunikasi. Saya juga difahamkan bahawa DNB akan mengenakan charge kurang dari 20 sen bagi setiap GB ataupun gigabyte untuk 5G kepada syarikat telekomunikasi. Sebagai perbandingan, ini adalah jauh lebih murah berbanding kos tambahan semasa bagi setiap GB 4G yang dihasilkan oleh syarikat telekomunikasi dengan kadar antara 45 hingga 55 sen bagi setiap gigabyte. Oleh itu, saya percaya syarikat telekomunikasi akan menyambut baik penetapan harga tersebut apabila ianya dimaklumkan kepada mereka kelak. Soalan tambahan pertama, sila Shibuti, 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Tadi Menteri Kewangan menyebut berkenaan tentang keperluan konektiviti untuk semua dan mensejahterakan rakyat Malaysia. Jika DNB menjual harga borong 5G bagi setiap data GB pada harga yang jauh lebih rendah daripada kos 4G yang dikenakan oleh syarikat telekomunikasi sekarang, adakah harga perkhidmatan 5G kepada rakyat pada masa hadapan adalah kurang daripada kos penggunaan 4G sekarang? Dan juga saya ingin mendapatkan pandangan Yang Berhormat, berapakah suntikan yang diberi oleh kerajaan bagi pengoperasian DNB bagi tempoh 10 tahun akan datang? Sila Menteri. Terima kasih. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, jawapannya ya. Harga atau charge perkhidmatan 5G kepada rakyat pada masa hadapan dijangka jauh lebih rendah berbanding kos penggunaan 4G sekarang. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, DNB akan mengenakan charge kurang dari 20 sen bagi setiap gigabyte untuk 5G kepada syarikat telekomunikasi berbanding dengan kos tambahan ataupun incremental bagi setiap gigabyte 4G yang dihasilkan oleh syarikat telekomunikasi. Tambahan lagi, DNB akan melaksanakan rangkaian 5G melalui model rangkaian borong tunggal atau Single Wholesale Network. Bagi tujuan ini, kerajaan sedar akan isu serta cabaran telekomunikasi SWN di negara lain dan telah mengambil langkah untuk memastikan kesilapan yang sama tidak berlaku di Malaysia. Melalui model ini, setiap syarikat telekomunikasi dijangka akan membayar DNB antara 3.5 bilion hingga 4 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun akan datang, atau kira-kira purata 350 hingga 400 juta ringgit setahun. Ini adalah jauh lebih rendah daripada jumlah 1 bilion ringgit, iaitu perbelanjaan modal untuk 4G yang dilaburkan oleh syarikat telekomunikasi setiap tahun. Ini bermakna mereka akan mendapatkan penjimatan lebih dari 50%. Dan penjimatan tersebut dapat mengurangkan harga perkhidmatan yang dikenakan kepada pelanggan atau pengguna, dan pada masa yang sama mereka juga masih boleh membayar lebih banyak dividen kepada pemegang saham masing-masing. Selain dari kos yang lebih rendah dan tanpa modal perbelanjaan yang ketara, syarikat telekomunikasi juga akan dapat menyampaikan perkhidmatan 5G lebih awal berbanding jika mereka cuba melancarkannya sendiri. Ini pastinya akan membawa manfaat yang besar kepada rakyat, perniagaan dan kerajaan. Secara keseluruhannya,
Perumpamaannya adalah seperti menggunakan satu lebuh raya besar yang tunggal untuk semua kenderaan, yang pastinya memerlukan kos yang jauh lebih rendah kepada pemandu berbanding penggunaan lebih dari satu lebuh raya kecil, terutamanya jika lebuh raya pertama belum penuh kapasitinya untuk menampung kenderaan. Dari segi implikasi kewangan, syarikat telekomunikasi mungkin lebih mengutamakan pelaksanaan 5G yang tidak terbuka kepada semua pengendali rangkaian maya mudah alih atau MVNO. Ini adalah kerana syarikat telekomunikasi dapat mengekalkan kedudukan mereka terutamanya dalam memastikan margin keuntungan terus terjamin. Sebaliknya, model yang digunakan pakai oleh DNB akan mendorong syarikat telekomunikasi untuk bersaing dari segi harga, produk dan perkhidmatan kerana mereka telah jimat dari segi modal penyediaan infrastruktur yang telah pun disediakan oleh DNB. Yang paling penting, rakyat akan dapat menikmati kelajuan yang dijangka 100 kali ganda lebih pantas dengan harga yang sangat berpatutan. Pada masa yang sama, syarikat telekomunikasi juga masih boleh mengekalkan kadar keuntungan mereka. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput yang berhormat Lupa partai. Bangi. Sila Bangi. Terima kasih. Maaf. Okey. Soalan terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya tertumpu kepada infra yang diperlukan untuk roll out 5G ini. Ada pihak yang berpandangan bahawa pihak swasta lebih banyak pengalaman dan juga kepakaran untuk mengurus dan juga membina infra untuk 5G roll out ini. Jadi soalan saya kepada Menteri ialah apakah yang memberi keyakinan kepada Menteri bahawa DNB, satu syarikat yang dimiliki 100% oleh MKD ataupun MOF Inc., ada kepakaran dan juga kebolehan untuk membuat 5G rollout ni dengan kadar dan kaedah yang lebih baik berbanding dengan sektor swasta. Terima kasih. Terima kasih Bangi. Sila Menteri, 2 minit kelulusan. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Untuk makluman ahli yang berhormat Bangi, keraguan tersebut perlu disangkal. Ini adalah kerana jika kita mengimbau semula sejarah pembangunan negara, kita dapat melihat banyak syarikat yang dimiliki oleh kerajaan yang telah berjaya meletakkan Malaysia di persada dunia. Contoh yang terbaik adalah Petronas, ditubuhkan sejak Ogos 1974 dan dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Petronas telah diamanahkan dan dengan tanggungjawab untuk membangunkan dan menambah nilai kepada sumber-sumber minyak dan gas negara kita. Dan Petronas sekarang ini telah berkembang sebagai syarikat minyak dan gas yang berkepentingan. Tambahan lagi, selain daripada Petronas, kita juga dapat melihat kejayaan syarikat-syarikat milik kerajaan seperti TNB dan Telekom Malaysia yang telah berjaya berkembang di dalam dan di luar negara. Oleh itu, saya ingin menekankan bahawa DNB juga berpeluang dan berpotensi untuk mengecapi kejayaan seperti syarikat-syarikat milik kerajaan yang saya nyatakan tadi. Yang penting adalah tahap keupayaan tinggi dan profesionalisme di dalam pelaksanaan setiap pelan dan strategi. Saya akur ramai pihak yang telah menyatakan kegagalan model SWN di negara-negara lain. Namun, ingin saya tekankan bahawa DNB telah ditubuhkan dengan teliti dan dianggotai oleh pakar yang paling berpengalaman dalam industri telekomunikasi. Kebolehan kerajaan melalui DNB perlu diberi peluang kerana suatu hari nanti kita akan dapat membuktikan bahawa bahawa andaian mereka adalah kurang tepat dan Malaysia boleh berjaya dalam melaksanakan model ini untuk 5G. Datuk Yang di-Pertua, untuk tempoh 10 tahun akan datang, pelaksanaan rangkaian 5G dijangka akan menjana RM21 bilion dalam aktiviti ekonomi secara langsung. Selain itu, sebuah kajian yang dijalankan oleh EY menunjukkan penggunaan teknologi 5G mampu menghasilkan KDNK tambahan dalam lingkungan RM122 bilion pada tahun 2030. Didorong oleh kemajuan dalam produktiviti dan kecekapan hasil penggunaan 5G oleh perniagaan dan industri. Peserta industri semasa akan memperoleh keuntungan memandangkan rangkaian 5G akan pakai infrastruktur sedia ada untuk meningkatkan kecekapan. Dalam situasi ini, tidak ada kebimbangan bahawa pelaksanaan rangkaian 5G oleh DNB akan memberi kesan ke atas pelaburan atau pemain industri sedia ada kerana komitmen DNB adalah untuk berganding, bukan bersaing dengan syarikat-syarikat telekomunikasi. Tambahan lagi, pelaksanaan 5G dijangka akan menyokong sehingga 15,000 pekerjaan berkaitan pembangunan rangkaian tersebut dan penciptaan kira-kira 148,000 pekerjaan di dalam ekonomi secara keseluruhannya, di samping mendorong peralihan ekonomi. Jadi, Datuk Yang Pertua, saya ingin mengingatkan bahawa melakukan sesuatu adalah lebih baik daripada menabur janji. Walaupun DNB hanya ditubuhkan pada Februari tahun ini, saya yakin ia akan berjaya memastikan ketersediaan 5G kelak. Selain itu, saya juga ingin menegaskan, ini poin saya terakhir, bahawa kos pelaksanaan rangkaian 5G ini akan dibiayai melalui gabungan pembiayaan tertunda kepada vendor, pembiayaan perdagangan dan modal kerja serta program sukuk yang akan diterbitkan dalam pasaran modal negara. Sukuk yang akan diterbitkan ia tidak
Dia juga tidak akan melibatkan apa-apa jaminan atau pembiayaan daripada kerajaan untuk pelaksanaan projek ini. Terutamanya secara tidak langsung atau dengan izin off balance sheet. Tak ada off balance sheet, tak ada jaminan untuk pembiayaan untuk pelaksanaan ini. Seperti yang didakwa oleh setengah pihak. DNB akan mendapatkan pembiayaan tersebut seperti saya kata tadi melalui perkhidmatan kewangan seperti bank-bank dan ini akan dibayar semula melalui hasil jualan yang dijana daripada penjualan kapasiti secara borong. Akhir kata, saya serahlah pada ahli-ahli yang berhormat untuk menilai sendiri di waktu ini sama ada DNB telah melancarkan perkhidmatan 5G dengan baik, terutamanya untuk manfaat rakyat dan seluruh keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih.